Hari ini sebuah lagi perkongsian ilmiah untuk memeriahkan lagi bulan Ramadan ini. Hari ini saya akan berkongsi tentang 5 kitaran kehidupan di dalam Islam. Ada 5 kitaran kehidupan, satu alam roh, yang kedua adalah alam rahim, ketiga duniawi, yang keempat alam barzah dan yang kelima ialah alam mahsyar. Dan setiap alam lebih sukar daripada alam sebelum ini. Itulah topik ilmiah pada hari ini. Ini adalah 5 kitaran alam kehidupan di dalam Islam. 5. Alam roh. Memetik ceramah Ustaz Azhar Idrus, sebelum kita lahir di dunia, benda pertama yang akan diciptakan ialah roh kita. Roh ini sebelum ditiupkan di dalam rahim, roh kita ada membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala di syurga. Allah bertanya kepada semua roh, adakah kamu akan mempertuhankan aku? Semua roh menjawab, benar. Hari ini kami jadi saksi, kamu Tuhan kami. Bila kami lahir ke dunia, kamu tetap Tuhan kami. Tapi bila dilahirkan, semua orang terlupa di atas janji yang pernah dibuat dahulu. Antara yang menarik tentang roh manusia ini lagi, menurut Ustaz Azhar, pandangan para ulama ketika kita tidur, roh akan berkeliaran. Ada ketika kita akan bermimpi berada di satu kawasan dan berkemungkinan roh kita pergi ke sana. Jadi ulama' menyebut roh manusia ada 2. Yang pertama rohul hayat, roh hidup. Yang kedua rohul yaqazah, roh jaga. Bila roh tu masuk, kita jaga dari tidur. Bila kita tidur, lena roh tu keluar, duduk tepi kita. Menurut Ustaz Wadi Anwar pula, ketika roh keluar dari badan ketika tidur, roh boleh pergi ke alam barzah dan bertemu dengan roh orang yang sudah meninggal dunia. Contohnya, kalau ada yang bermimpi ahli keluarga meninggal dunia, berbual dengan mereka, ia tidak mustahil. Namun begitu, ini semua di atas izin Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala lebih maha mengetahui. Roh kita bila kita tidur, roh kita boleh, ni ada dalil Quran, ada dalil Quran. Bila 2 roh ni bertemu, roh orang yang tidur di dunia dengan roh di alam barzakh, bila saat perpisahan, Allah akan lepaskan roh yang orang tidur tadi ni untuk kembali ke dunia, dan kemudian Allah akan pegang roh yang orang di alam barzakh tu. Dia tak boleh pergi lah. Boleh berjumpa tuan di dalam alam mimpi. Kalau yang jumpa tu betul lah tu. Selepas dari alam roh, kita akan berpindah ke alam seterusnya, iaitu 4. Alam rahim. Kalau tadi tentang roh, seterusnya ialah tentang jasad jasmani yang dikandungkan oleh seorang ibu. Roh-roh tadi akan dimasukkan oleh malaikat Mikail di dalam perut wanita mengandung. Menurut Ustaz Azhar, roh ini akan dimasukkan ke dalam bayi di dalam kandungan 4 bulan. Dipetik dari ceramah Ustaz Ahmad Dusuki, ada hadis yang menyebut selepas roh dimasukkan, Allah pun mengarahkan malaikat menulis 4 perkara ataupun ketentuan tentang seseorang. Yang pertama ialah tentang rezeki. Contohnya, dari mana dan berapa rezeki yang akan seseorang itu dapat ataupun jodohnya. Yang kedua ialah ajal. Contohnya berapa umur seseorang itu, bila dan bagaimana dia meninggal dunia. Yang ketiga ialah amalan yang dia akan lakukan di dunia. Dan yang keempat akan ditulis, adakah seseorang itu ahli syurga ataupun ahli neraka. Ini seperti riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebelum 8 bulan kemudian, bayi yang dikandungkan akan dilahirkan dan bermulalah kehidupan di alam seterusnya, iaitu 3. Alam dunia. Inilah alam yang sedang kita sama-sama tempuhi sekarang. Tidak perlu banyak penjelasan untuk alam ini. Rata-rata kita tahu tuntutan di dalam Islam menempuh alam duniawi untuk mengejar syurga dengan mengikut ajaran Rasulullah serta taat melaksanakan ibadah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang dibuat di alam ini yang akan memudahkan dan membantu kita menempuhi alam seterusnya. Memetik ucapan dari Ustaz Wadi Anwar lagi, semasa masih hidup inilah seseorang manusia itu patut mengejar ibadah dan memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diselamatkan dari azab api neraka dan dimasukkan di dalam syurga. Sebab kalau seseorang itu sudah meninggal dunia, tidak ada lagi ruang untuk beribadat. Semasa hidup di alam dunia, rata-rata umur manusia paling lama pun 100 tahun. Tapi tahukah anda, 100 tahun ini tersangatlah singkat kalau dibandingkan dengan masa yang akan dihabiskan di alam seterusnya, iaitu 2. Alam barzah. Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, apabila seseorang itu sudah dikuburkan dan bila mereka mendengar tapak kaki orang berlalu pergi, dia akan didatangi oleh 2 orang malaikat, iaitu malaikat Munkar dan Nangkir. Mereka akan bertanya soalan seperti berikut: siapa Tuhanmu? Siapa nabimu?
apa agamamu, dan beberapa soalan lain. Kepada orang soleh, mereka akan dapat menjawab soalan ini dan kawasan kubur mereka akan diluaskan sebesar 70 hasta kali 70 hasta di mana mereka akan berehat sementara menunggu hari kiamat. Ini juga ada diriwayatkan di riwayat At-Tirmizi. Namun begitu, untuk mereka yang banyak melakukan dosa, mereka tidak akan dapat menjawab soalan-soalan ini dan kubur mereka akan disempitkan dan golongan ini akan diseksa. Menurut ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar, kepada mereka yang meninggal dunia di dalam keadaan berdosa, mereka akan diseksa bermula dari hari pertama sehinggalah malaikat Israfil meniup sangkakala menandakan hari kiamat. Antara seksaan di dalam kubur ini diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW yang bermimpi tentang kumpulan manusia yang terperangkap di dalam sebuah rumah yang terbakar. Mereka tidak dapat keluar dari situ, membuatkan mereka menjerit kesakitan. Selain daripada itu, di dalam hadis riwayat Muslim diceritakan bahawa Nabi Muhammad SAW pernah mendengar suara orang yang diseksa di dalam kubur. Pada waktu itu Rasulullah melawat kebun Bani Najjar. Keldai yang baginda naiki menyimpang dari jalan sehinggalah baginda tiba di kawasan kuburan yang berisi 5 ataupun 6 orang. Bila tiba di situ, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburannya, dan kalau bukan kerana kalian akan takut menguburkan, sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar diperdengarkan azab kubur yang aku dengar kepada kalian." Kisah Rasulullah bersabda tentang azab kubur ini ada disebut di beberapa hadis sahih lain lagi, seperti di hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah juga pernah bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Mulk pada setiap malam, surah itu akan menjadi pembela kepada mereka yang membacanya. Ini disebut di dalam hadis riwayat Tirmizi. Semasa hari kiamat nanti, seseorang itu akan berpindah ke alam seterusnya, iaitu 1. Alam Mahsyar. Juga dirujuk dari ceramah Ustaz Wadi Anwar, setelah sangkakala ditiup menandakan hari kiamat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menggulungkan alam semesta ini dan akan dihamparkan dunia menjadi satu tanah lapang yang luas. Tanahnya berwarna coklat seperti warna koko. Sementara matahari akan didekatkan membuatkan padang mahsyar sangat panas. Manusia kemudian akan dibangkitkan bersama makhluk yang lain seperti para malaikat, binatang, jin dan juga setan iblis. Sebaik dibangkitkan, semua akan berjalan berkumpul di tengah-tengah padang mahsyar. Ada yang berjalan menggunakan kaki, ada yang menaiki binatang, ada yang menghentak kepala mereka di tanah dan kaki di atas. Ada juga yang diubah paras fizikal mereka seperti yang berkepala babi, berkepala keldai dan ada wajahnya bersinar ataupun hitam legam. Ini semua terpulang kepada amalan yang pernah mereka lakukan semasa hidup di dunia di alam duniawi. Bila sudah berkumpul, semua makhluk kemudian akan menunggu sehingga 50,000 tahun sebelum Allah memulakan hari penghitungan amalan. Pada waktu inilah semua orang akan menagih amalan mereka dari orang lain. Si ibu akan menagih amalan dari si anak, anak akan menagih amalan dari si bapa, apatah lagi dari mereka yang banyak melakukan dosa kepada orang lain, amalan mereka semua akan ditagih oleh orang-orang yang mereka aniaya. Setelah amalan ditimbang, setiap orang akan dihulurkan buku amalan. Kalau seseorang itu mengambil buku amalan menggunakan tangan kanan, maka mereka adalah ahli syurga. Sebaliknya, kalau seseorang itu mengambil buku amalan dari belakang, mereka adalah ahli neraka. Selepas timbangan habis dilakukan, Allah Subhanahu Wa Taala akan mematikan makhluk kematian, menandakan selepas itu tiada lagi orang yang akan meninggal dunia, tidak kira untuk penghuni syurga ataupun untuk penghuni neraka. Pada mereka yang mahu tahu lebih lagi, sebelum ini saya ada kongsikan tentang padang mahsyar dan juga neraka. Saya akan tinggalkan link di description di bawah ataupun boleh tonton terus ceramah Ustaz Wadi Anwar tentang padang mahsyar. Berakhirlah 5 alam yang akan ditempuhi oleh setiap satu daripada kita. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian pada hari ini. Kalau anda suka dengan video ni, pastikan anda like dan share. Akan ada satu lagi video perkongsian ilmiah sempena bulan Ramadan ini. Jadi pastikan anda like dan share. Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.